cikgu harap masing-masing dalam keadaan sedia. Okey, sebelum kita nak mulakan belajar, cikgu nak masing-masing tanamkan dalam diri masing-masing, ikhlaskan diri kamu nak belajar malam ni. Maksudnya apa? Korbankan sekejap benda lain dalam masa 2 jam je. Lepas tu kamu nak buat apa? Buatlah. Contoh nak main ML. Main lepas habis kelas. Nak chat-chat dengan kawan. Chat lepas habis kelas. Tapi masa kelas ni cikgu nak masing-masing fokus betul-betul. Boleh ke nak dengar suara sikit? Boleh ke semua? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi dan kelas kita ni kalau sepanjang cikgu ajar, kalau kamu ada soalan nak tanya, tanya terus dekat cikgu. Okey, boleh ke? Tanya terus, jangan diam. Kalau contohlah kalau kamu tak faham apa-apa kan, diamlah nanti cikgu terang kot. Jangan macam tu. Tanya je cikgu, nanti cikgu cuba untuk jelaskan. Boleh Afiqah? Boleh Afiqah? Boleh. Okey, Diniel, boleh ke Diniel? Cikgu nak mulakan kelas kita ni, Diniel. Boleh. Okey, Syakil. Syakil minggu depan dah masuk asrama kan? Ya. Okey. Okey, jadi kita teruskan dah kepada kelas kita. Mana Haiden? Lama tak tengok Haiden. Nafis, Nur Izzati ada tak tu kat situ Nur Izzati? Selalu ada suara sikit-sikit Nur Izzati. Ada ke Nur Izzati? Mana dah Nur Izzati. Taqif ada ke kat situ Taqif? Boleh cikgu mulakan ke Taqif? Boleh. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, cikgu nak masing-masing kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi masing-masing dah korbankan. Ada yang nak pergi solat tarawih. Lepas tu, cikgu saya hari ni saya nak solat tarawih pukul 11. Ikutlah kamu nak solat tarawih pukul 11 ke tak ke. Okey, tapi untuk minggu depan cikgu buka kelas petang. Siapa yang nak solat tarawih malam, dia boleh masuk kelas petang. Hari Isnin 5 hingga 7. Contoh main mercun ke, kamu nak pergi solat tarawih ke, datang kelas petang. Kena datang juga kelas. Kelas jangan tak datang. Afiqah nak main mercun ke tu? Dah mula jual-jual mercun ke? Mana ada. Tak ada lagi kan? Okey. Jadi kita akan teruskan dah kepada kelas kita. Okey, sebelum cikgu nak teruskan, nampak ke skrin cikgu share? Nampak. Nampak. Okey, baik. Okey. Suara cikgu jelas ke ada putus-putus? Cikgu uji teknikal dulu. Tak ada. Okey. Jelas. Okey, baik. Okey, jadi kita akan pergi kepada bab kita. Jadi hari ini kita nak habiskan bab 1. Okey, jadi masing-masing boleh tengok cikgu nak bagi tahu apa yang ada dalam bab 1. Okey, yang pertama sekali bab 1 yang kita nak belajar ni, nama tajuk dia adalah pola dan jujukan. Pola ni kalaulah orang pelik, kadang-kadang orang pelik sikit, apa benda lah pola tu, apa benda lah jujukan tu. Tapi kalau cikgu translate in English, pola nama dia pattern. Pattern. Jadi, pattern kita sama lah baju. Pandai pula guna perkataan pattern. Okey, jujukan. Jujukan tu apa? Kalau orang Kelantan kan, dia selalu pakai perkataan berjujuk-jujuk. Tapi time kita nak belajar apa tu jujukan betul-betul, dia dah bilang apa tu jujukan. Jadi cikgu bagi tahu in English dekat sini nama dia sequence. Jadi pola ni kita dah belajar tahu semua. Kita dah belajar pada minggu lepas. Minggu lepas kita belajar apa Okey. Jadi pada minggu lepas kita belajar tentang pola. Ni cikgu nak recap balik. Pada minggu lepas kita belajar cara mendapatkan pola pada aturan nombor. Aturan nombor. Maksudnya kita dah belajar macam mana nak dapatkan pola perubahan bagi setiap aturan nombor.
Yang meningkat, menurun. Ingat tak lagi tu, tak tahulah. Anik Amirullah, Anik Rahil, ingat lagi ke tu cara nak dapatkan aturan nombor punya pola? Ingat. Ingat. Okey. Yang nombor 2 dalam pola juga dia ada tentang corak objek. Corak objek kita ada belajar macam mana perubahan kalau dia berkaitan dengan corak objek. Dalam pola. Lepas tu yang ketiga kita belajar tentang segi 3 Pascal. Segi 3 Pascal. Dan yang terakhir sekali kita belajar apa dalam pola? Kita belajar tentang nombor, macam ni je dia, sebutan dia cikgu pening sikit. Fibonacci. Okey, jadi apa ni? Kalaulah aturan nombor, dia punya macam ni. 2, 4, 6. Ini dia punya aturan nombor. Tambah 2, tambah 2. Itu pola dia. Kalau kita pergi kepada corak objek, contohlah kita pergi kepada 1 bentuk segitiga. Naik sikit jadi ada 2 bentuk segitiga. Naik sikit ada 3 bentuk segitiga. Lepas tu segitiga Pascalnya mana? Segitiga Pascal adalah satu segitiga yang mana nombor tu disusun dalam bentuk segitiga besar. Tambah 2 nombor di ke atas. Dan akhir sekali nombor Fibonacci kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang penambahan 2 nombor sebelumnya. Ini minggu lepas punya cerita. Afika tak datang kan minggu lepas kan Afika? Tak. Okey, tak apa. Jadi, boleh tengok balik rakaman tu kalau ada tak apa-apa masalah bagi tahu cikgu. Jadi yang kita nak belajar hari ini, cikgu nak masing-masing boleh tengok dekat depan. Yang kita nak belajar hari ini adalah tentang jujukan. Jujukan. Okey, ada 4 pengisian kelas kita malam ni. Jadi, kenapa cikgu terangkan? Sebab cikgu nak kamu recheck. Aku faham tak benda ni? Ada 4 kan? 4 benda kan? Okey, aku faham tak item pertama? Faham tak item kedua? Faham tak nombor 3? Faham tak nombor 4? Cikgu nak kamu sendiri tanya diri kamu. Amna Salihin, boleh ke tanya diri kita kalau kita tak faham tu satu tu terus tanya cikgu. Boleh ke Amna Salihin? Cikgu lupa. Okey, baik. Okey, jadi dalam jujukan, cikgu akan ajar kamu cara kenal jujukan. Cara kenal jujukan. Maksudnya cikgu akan pastikan habis je item yang pertama ni ataupun pengisian yang pertama ni, kamu dah boleh kenal apa itu jujukan. Ini nombor pertama cikgu akan ajar. Yang kedua, dalam jujukan, cikgu akan ajar kamu cara menyelesaikan masalah dalam jujukan. Ni nombor 2 cikgu akan ajar. Dan nombor 3, cikgu akan ajar kamu cara menyelesaikan TN. Cara menyelesaikan TN. Maksudnya sebutan nombor. Sebutan nombor. Dan yang terakhir kelas kita nak belajar tentang ungkapan algebra. Ungkapan algebra dalam jujukan. Tengok, orang hari tu cikgu dah pesan dah masa kelas kita minggu lepas, bulan lepas. Kena faham betul-betul algebra ni. Sebab apa? Sebab dalam algebra, dia memang tak boleh lari. Dekat bab 1 kamu jumpa, bab 2 kamu jumpa, bab 3 sampailah habis. Kamu akan jumpa tentang algebra. Jadi pastikan faham betul-betul apa tu algebra. Jadi inilah dia 4 perkara yang kita nak belajar. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Jadi dia berkait. Kalau kamu pening nombor 1, kamu tak faham nombor 2. Jadi kena fahamkan betul-betul. Okey, jadi cikgu nak pergi kepada pengisian yang pertama. Boleh ke? Nak dengar suara sikit. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, baik. Jadi, kita akan pergi mengenal jujukan.
Kita akan pergi mengenal jujukan. Kita nak kenal dulu. Pengisian kelas kita yang pertama adalah kita nak kenal jujukan. Jadi pengisian kelas kita tak banyak pun. Ada 4 je. Okey. Jadi dalam jujukan ni, apa benda jujukan ni? Okey. Jujukan ni adalah susunan nombor ataupun aturan nombor. Itu item dia yang pertama. Definisi yang pertama. Okey, jadi dekat sini cikgu tunjuk ada A, lepas tu cikgu tunjuk ada soalan B. Okey, soalan ni 2, 4, 6, 8, 10. Okey, yang ni 3, 5, 7, 8, 11. Okey. Dua-dua ni adalah aturan nombor. Aturan tu maksudnya apa? Aturan dekat sini bermaksud susunan nombor. Maksudnya kalau kamu tengok dekat A dan kamu tengok dekat B, kamu akan nampak nombor tu disusun. Kalau dekat A kita tengok dekat sini nombor dia disusun dalam keadaan menaik. 2 makin naik, 4 makin naik, 6 dan seterusnya. B, 3 makin naik, 5 makin naik, 7 makin naik dan seterusnya makin naik juga. Jadi dua-dua ni aturan nombor. Jadi apa perbezaan antara A dengan B ni? Okey, tak habis lagi. Okey, dalam poin yang pertama aturan nombor. Dalam poin yang kedua mempunyai pola yang sama. Mempunyai, ini nota salin tahu mempunyai pola perubahan yang sama. Apa maksud pola perubahan yang sama? Jadi kamu kena kaji macam mana A, macam mana nak dapatkan dia punya pola. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan A. 2 nak pergi kepada 4 kena tambah berapa agak-agak semua cikgu macam pening sikit. 2 nak pergi kepada 4 kena tambah berapa? 2. Okey, pandai. Kita kena tambah 2. 4 nak pergi kepada 6 kena tambah berapa semua? 2. Okey, tambah 2. 6 nak pergi kepada 8 kena tambah berapa je semua? 2. Okey, 8 nak pergi kepada 10 kena tambah berapa? 2. Iya, pandai. Jadi dekat soalan A, kamu akan nampak apa yang cikgu nak cuba highlight ni. Pola perubahan yang sama. Jadi daripada sini tambah 2, sini tambah 2, sini tambah 2, sini tambah 2. Jadi bila corak perubahan dia daripada awal sampai habis adalah sama, jadi kita boleh cakap aturan nombor adalah jujukan. Ini cara kita nak kenal dia jujukan. Inilah cara dia. Jelas ke semua soalan A boleh faham? Okey, jelas. Okey, baik. Okey, soalan B. 3 nak kena tambah berapa ya dapat 5? Cikgu nak tanya kamu. 3 nak kena tambah berapa dapat 5? 2. Tambah 2. 5 nak kena tambah berapa dapat 7? 2. 7 nak kena tambah berapa dapat 8? 1. Tak dengar? 1. Okey, 1. 8 nak kena tambah berapa dapat 11? 3. 3. Jadi, okey, fokus kepada pola dia. Dekat sini tambah 2. Dekat sini tambah 2. Bagus dah. Tiba-tiba tambah 1. Tiba-tiba tambah 3. Jadi, apa yang kita nampak dekat sini? Kita akan nampak dekat sini pola berbeza. Bila kita nampak pola dia berbeza, jadi kita akan cakap aturan nombor adalah kita kena mention bukan jujukan. Inilah cara kita nak kenal dia jujukan ataupun tak. Macam mana? Kalau jujukan kita kena tengok dia punya pola. Pola perubahan dia mesti sama daripada awal sampai habis. Sini tambah 2 sampai habis tambah 2 juga. Tapi dekat soalan B, pola dia berbeza. Sini tambah 2,
tambah 2, oh bagus dah. Tiba-tiba tambah 1, tiba-tiba tambah 3. Jadi dekat sini pola dia berbeza. Jadi bila pola dia berbeza, kita kena mention dia adalah bukan jujukan. Jelas ke semua soalan A dengan soalan B? Boleh faham yang cikgu ajar? Boleh. Okey, bagus. Ini nota dia. Ini nota dia. Sempat salin ke semua? Cikgu nak tanya, sempat salin ke? Tempat. Okey. Okey, bagus. Siapa yang tak sempat bagi tahu cikgu. Okey, Jibril. Jelas ke Jibril yang cikgu ajar ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Tak apa, siapa ada soalan nak tanya cikgu? Nur Izzati, Nur Izzati ada soalan ke? Nak tanya? Tak ada. Anik Rahil dengan Anik Amirullah ada soalan tak nak tanya dekat yang pertama tu? Tiada. Tiada. Ya. Wow. Okey, tiada juga. Okey, jadi kalau tak ada, kita pergi kepada sesi latihan. Kita pergi kepada sesi latihan. Berdasarkan apa contoh yang cikgu tunjuk. Ingat kelas cikgu mesti ada 3 benda. Yang pertama penerangan. Yang ni cikgu terangkan dulu. Yang kedua contoh. Yang ni 2 dah contoh cikgu bagi. Dan yang ketiga adalah latihan. Jadi latihan ni buat dalam buku, lepas tu hantar dekat cikgu. Jadi dekat sini kita akan uji. Kamu faham tak macam mana nak check dia jujukan ataupun tak? Okey, kita cuba buat soalan yang cikgu petakkan dekat belah bawah. Boleh ke semua buat soalan tu? Nak tanya sikit, boleh ke? Boleh. Okey, cuba buat soalan A dengan soalan B. Bagi tahu cikgu dia jujukan ataupun tak. Tak perlu nak salin soalan pun. Okey, boleh mula buat Dah siap hantar dekat WhatsApp ambil gambar, hantar dekat cikgu. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar dekat cikgu. Waalaikumsalam. Okey, bagus. Pandai. Afika dapat buat tak tu, Afika? Dapat.
Okey, Amna dapat buat tak tu? Okey, bagus. Habis dah masa. Jibril dapat buat dah, Jibril? Dah. Okey. Jadi kat sini hantar kat cikgu Okey. Jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan cara nak selesaikan soalan A dengan soalan B. Okey. Jadi sekarang kita akan selesaikan sama-sama. Untuk siapa yang pening lagi, macam mana nak tanya ni, macam mana nak tengok dia jujukan ataupun tak. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Kita akan jawab soalan A dulu. Soalan A yang ni. Negatif 10. Alamak, warna merah pula. Okey, kita buat warna hitam Negatif 10. Negatif 6. Negatif 2. 2. 6. Jadi sekarang dekat soalan A yang belah bawah ni, negatif 10 nak pergi kepada negatif 6. Agak-agak dia kena tambah berapa ya? Cikgu nak tanya kamu. Agak-agak dia kena tambah berapa? 4. Pandai, kita kena tambah 4. Negatif 6 nak pergi kepada negatif 2. Rasa-rasa kita kena tambah berapa ya? 4. Pandai, 4. Negatif 2 nak pergi kepada 2. Kita kena tambah berapa? 4. Ya, pandai. Jadi kita kena tambah 4 juga. 2 nak pergi kepada 6. Kita kena tambah berapa? 4. Ya. Jadi apa yang kamu nampak dekat sini? Kamu akan nampak dekat sini pola dia adalah sama. Daripada sini mula 4. 4 sampai habis 4. Jadi bila dia 4, maksudnya dekat sini kita boleh cakap aturan nombor tersebut adalah jujukan. Itu cara baca dia. Okey, kita pergi pula dekat B. Kita pergi pula dekat B. 4, 5, negatif 7, 10, negatif 14. Okey, tengok tahu cikgu buat. Okey, 4 nak pergi kepada 5 tambah 1. 5 nak pergi kepada negatif 7 tolak 12. Negatif 7 nak pergi kepada 10 tambah 17. 10 nak pergi kepada negatif 14 tolak 24. Apa yang dia cuba highlight dekat sini sebenarnya? Satu je dia nak cuba bagi tahu kamu. Dia nak bagi tahu kamu dia punya pola adalah berbeza. Kalau pola dia berbeza, dia jujukan ke tak semua? Cikgu nak tanya, dia jujukan ke tak kalau pola dia berbeza? Tak Dah. jujukan. Pandai. Dia dikira sebagai bukan jujukan. Jadi inilah jawapan untuk soalan B. Jadi kalau kita nak tengok mana satu jujukan, kita kena cek pola dia. Jadi nak dapatkan pola, cikgu dah ajar pada minggu lepas. Kalau kamu pening lagi macam mana nak dapatkan pola, nanti kita akan belajar. Kita akan refresh balik. Inilah pola. Kalau orang tanya apa tu pola ni, tambah 2, tambah 2, tambah 2, ni tambah 4, ni tambah... Itu pola. Pola adalah perubahan daripada satu nombor ke nombor di sebelah dia. Apa perubahan dia? Apa operasi dia? Operasi boleh jadi tambah, tolak, darab, bahagi. Ingat balik. Okey semua. Jadi inilah. Jelas dah ke cara orang tu jujukan ke tak? Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Habis. Cikgu tutup kelas kita untuk pengisian yang pertama. Jadi pengisian yang pertama selesai dah cikgu ajar. Cikgu nak kamu tanya diri kamu. Dah kenal ke belum apa tu jujukan? Mikael macam mana Mikael? Mikael dah kenal ke belum apa tu jujukan? Okey, bagus. Okey. Jadi kita pergi kepada pengisian kelas kita yang kedua. Pengisian kelas kita yang kedua adalah masalah-masalah dalam jujukan. Macam mana soalan-soalan untuk jujukan dan macam mana nak selesaikan? Okey, jadi kena fokus betul-betul. Jadi
dalam dunia ni tak ada benda yang ada masalah, tak ada masalah. Semua benda ada masalah. Kita belajar ada masalah dia. Tak belajar ada masalah dia. Tidur ada masalah dia. Bangun-bangun pening. Tak tidur ada masalah dia. Bangun-bangun tak tidur, pening. Jadi dekat dalam jujukan dia ada masalah dia juga. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, untuk jujukan daripada penyelesaian masalah ada dua jenis. Ada dua jenis soalan-soalan untuk jujukan. Yang pertama adalah pola diberikan. Yang kedua adalah pola tidak diberikan. Okey, dia ada dua jenis. Yang ini cikgu panggil dia level 1. Kalau kamu sangkut level 1, kamu susah dekat level 2. Jadi kamu kena betul-betul fokus dekat level 1. Okey, tengah fokus ke ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Tengah fokus ke? Ya. Okey, baik. Okey, selalunya kalau pola 2, 4, 6, 8, 10. Kalau pola soalan dia adalah tentang dia punya perubahan yang warna biru tu. Tambah 2, tambah 6, tambah 2. Ni. Jadi dekat situ itu adalah pola. Ini adalah soalan pola. Sekarang cikgu nak kamu bezakan soalan pola dengan jujukan. Kalau soalan jujukan macam mana? Soalan jujukan dia tak macam pola. Dia macam ni. 2, 4. Lepas tu dia letak kotak kosong. Lepas tu dia letak 8. Lepas tu dia letak kotak kosong. Ini dia. Ini adalah soalan jujukan. Ini adalah soalan bentuk bagi jujukan. Jadi soalan dia adalah dia akan tanya nombor apa nak kena nombor apa yang nak kena isi dalam setiap kotak kosong. Jadi ini je. Jujukan kena tahu apa pola dia. Sebab tu cikgu cakap minggu lepas, kalau kamu faham pola, sebenarnya kamu dah boleh faham semua yang ada dalam bab ni. Jadi contohlah kamu dah tahu tambah 2 kan. Kamu tambah 2 je lah. Tambah 2, 4 tambah 2 dapat 6. Lepas tu 6, 8 pula. 8 tambah 2. Dekat sini kita dapat 10. Macam ni soalan dia. Jadi secara tak langsung untuk menyelesaikan soalan-soalan jujukan, kamu kena tahu dia punya pola. Baru kamu boleh isi nombor yang tepat dalam kotak tu. Jelas ke semua? Jelas. Jelas ke? Okey, baik. Okey, jadi kita pergi kepada level 1. Level 1. Masalah apabila pola diberikan. Dia level 1 ni kamu kena okey. Kalau tak okey, bagi tahu cikgu. Sebab kalau level 1 sangkut, level 2 lagi tersepit. Okey. Jadi kita pergi kepada level 1. Dia senang je. Okey, jadi inilah contoh-contoh soalan level 1. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan soalan dia. Okey, jadi inilah contoh soalan kalau dia punya level 1. Cikgu dah bagikan dah tadi. Masalah untuk level 1 kamu tak perlu risau. Sebab apa? Sebab pola dia diberikan. Pola diberikan. Jadi senang je lah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan buat betul-betul. Okey, cikgu akan buat A dulu. Okey, cikgu akan bagi 2 soalan. Cikgu akan bagi 2 contoh. Okey, tengok A. Menolak 4 dari nombor sebelumnya. Maksudnya dekat situ, kamu kena tengok baca soalan tu pola dia. Okey, dekat soalan A, rasa-rasa pola dia apa? Baca. Menolak 4. Jadi pola dia adalah tolak 4. Bila kita dah faham tolak 4, jadi ni kan soalan jujukan.
Jadi bila jujukan, kamu kena tolak 4 dekat sini. Jadi kita tekan kalkulator. 96 tolak 4. Masing-masing tekan kalkulator. 96 tolak 4 dapat berapa? 92. Okey, 92. 92 tolak 4 dapat berapa? 88. Okey, 88. Okey, jadi dekat sini kita tolak pula. 88 tolak dengan 4 dapat berapa? 84. Okey, 84. 84 tolak dengan 4 dapat berapa? 80. 80. Akhir sekali, 80 tolak dengan 4 dapat berapa? 76. 76. Nampak? Sebab tu cikgu cakap ni level 1, dia senang. Sebab pola tu dah diberikan. Jadi kita ikut apa pola yang diberikan. Tapi masih USA ramai juga salah dekat sini. Sebab dia tak baca soalan yang elok-elok. Dia tak tahu nak jawab pola dia apa. Jadi hint dia lah baca soalan elok-elok. Okey, ni soalan A. Cikgu tunjuk pula soalan B. Kita tunjuk pula soalan B. Okey, jadi kita tengok kepada soalan B. Mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Jadi dekat sini kamu jangan terus buat lagi. Kamu keluarkan dulu apa pola dia. Kita keluarkan dulu apa pola dia. Jadi dekat B, mendarab. Jadi dekat sini kita tulis darab. Darab berapa? Cari nombor. Nombor dia 3. Darab 3. Maksudnya dekat sini 7 kamu kena buat darab 3. Tekan kalkulator. 7 darab 3 dapat berapa semua? 21. Okey, kita dapat 21. 21 darab 3 dapat berapa? 63. Okey, 63. Pandai. 63 tekan lagi sekali. Darab 3 dapat berapa? 189. Ya. 189 darab 3 dapat berapa? 567. Ya, pandai. Akhir sekali, 567 darab 3 dapat berapa? 1701. Ya. Sekarang cikgu nak tanya kamu, soalan untuk jujukan level 1 senang ke susah? Cikgu nak tanya, senang ke susah? Senang. Cakap senang. Cakap senang. Jangan cakap susah. Afika, senang ke susah? Senang. Senang. Okey, ni dah dia. Sebab apa dia senang? Sebab pola dah diberikan. Jadi bila pola dah diberikan, kita buat ikut pola yang diberikan. Okey, jadi sekarang buka buku modul masing-masing. Kita akan buat buku modul. Okey, jadi dekat sini kita akan buka muka surat 5. Kita akan selesaikan 3 soalan. Kita akan selesaikan 3 soalan. Ini termasuk homework tau. Jadi boleh buat betul-betul. Soalan A, soalan C, soalan E. Berdasarkan contoh yang cikgu dah bagi dekat atas, cuba buat 3 soalan tu. Soalan A, soalan C dan soalan E. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Boleh. Cuba selesaikan. Siapa yang ada masalah nak tanya cikgu? Tanya je. Kalau malu nak tanya dalam kelas sekarang, kok ada Afikah lah, malu lah nak tanya soalan. Jadi WhatsApp lah cikgu. Ada Anik lah, malu lah nak tanya soalan. WhatsApp cikgu. Nanti cikgu jawab.
minit. Okey. Bagus. Okey, bagus. 2 minit lagi. Cikgu bagi masa. Okey, bagus Syakil. Cikgu baca je tau. Kamu jangan down pula. Aiman Haziq dapat buat tak tu Aiman Haziq? Tengah buat. Okey. Okey, 1 minit lagi. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey. Jadi cikgu akan selesaikan soalan A, C dan E. Okey, soalan ni aku salah hantar kat cikgu kan. Okey, soalan ni adalah soalan yang cikgu dapat daripada modul. Kod-kod ada yang dia punya dalam buku tu lain. Tak apa, buat je yang kat depan ni. Okey, jadi ini adalah termasuk dalam homework kamulah. Okey, cikgu akan tunjuk Yang pertama sekali, okey, cikgu nak buat soalan ACE. Boleh ke semua? Cikgu nak mula buat? Boleh? Nak dengar Boleh. suara sikit. Boleh ke? Okey. Boleh. Okey, kita pergi kepada soalan A. Kita kena cari apa pola dia. Dekat sini menambah 16. Jadi pola dia adalah tambah 16. Jadi setiap kali kamu lompat, kamu kena pastikan kamu tambah 16. Sebagai contoh, cikgu akan tunjuk 5. Nak pergi kepada kotak yang seterusnya, sila tambah 16 dapat 21. Lepas tu 21 tambah juga dengan 16. Yang ini fix. Jangan sekali berubah. Dia tetap. Jangan ubah dia. Jadi dekat sini kita dapat 37. 37 tambah 16 kamu dapat 53. 53 tambah 16 kamu dapat 69. 69 tambah 16 kamu dapat 85. Ini jawapan A. Jelas ke semua soalan A? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, soalan C. Pola dia apa? Mendarab. Jadi, darab
darab berapa? 4. Bila dia cakap darab 4, setiap dekat sini kotak ke kotak yang kamu nak isi, pastikan kamu buat darab 4. 2 kena darab 4 dapat 8. 8 darab dengan 4 dapat 32. 32 darab 4 dapat 128. 128 darab 4 dapat 512. Dan akhir sekali kita selesaikan dengan darab 4, kita dapat 2048. Ini jawapan. Jelas ke semua? Soalan C boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey. Akhir sekali soalan E, kita bahagi pola dengan 2. Maksudnya pola kita sekarang bahagi. Jadi setiap perubahan daripada kotak ke kotak, kamu kena bahagi 2. 704 bahagi 2, kamu dapat 352. 352 bahagi 2, kamu dapat 176. 176 bahagi 2 dapat 88. 88 bahagi 2 dapat 44. 44 bahagi 2 kamu dapat 22. Ini adalah jawapan untuk E. Jadi kena ingat, setiap pola tu jangan ubah. Yang hanya boleh berubah adalah nombor yang dalam kotak tu. Okey, jelas ke semua? ACE boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, habis. Jadi macam yang cikgu bagi tahu tadi, untuk jujukan pola diberikan level 1 is done. Cikgu dah ajar kamu level 1. Siapa-siapa ada soalan tak nak tanya cikgu kat level 1? Aiman Haziq ada nak tanya cikgu kat soalan level 1? Ada. Tak ada. Okey, jadi sekarang kita langkah, kita pergi kepada level 2. Level 2 ni macam mana? Level 2 adalah apabila pola tidak diberikan. Bila pola tidak diberikan, kamu salin dulu nota cikgu. Sebab apa? Sebab kamu nak kena cari pola. Ya ke? Okey, jadi dekat sini kita akan tengok contoh-contoh soalan apabila pola tu tidak diberikan. Jadi kita akan pergi kepada soalan A. Nampak? Kita nak selesaikan kotak ni. Kita nak isi kotak warna merah ni apa? Kita nak isi kotak warna biru ni apa? Kita nak isi kotak warna hijau ni apa? Jadi dekat sini kamu tak boleh nak isi dengan tepat kalau kamu tak tahu pola dia. Jadi bila cikgu cakap level 2 ditambah lagi satu step. Apa step dia? Kamu kena cari pola. Kena cari pola. Jadi nak cari pola macam mana? Okey, untuk siapa-siapa yang tak datang minggu lepas, untuk siapa-siapa yang tak sempat nak salin minggu lepas, salin balik nota cikgu. Okey, jadi dekat sini cara mencari pola. Cikgu ajar kamu Cara mencari pola. Macam mana cara nak cari pola? Okey, step yang pertama adalah kita tengok susunan nombor. Kita tengok dia punya susunan nombor. Salin yang ni, siapa yang tak salin lagi, salin. Daripada susunan nombor tu, cikgu nak kamu detect dua benda. Sama ada dia punya susunan dalam keadaan meningkat ataupun kamu punya susunan dalam keadaan menurun. Jadi kalau dia meningkat, meningkat ni apa? Daripada nombor kecil pergi ke nombor besar. Menurun ni apa? Dia terbalik. Daripada nombor besar pergi kepada nombor kecil. Kenapa kita nak pergi kepada meningkat dengan menurun? Sebab kalau dia meningkat, kamu boleh pakai dia dalam keadaan operasi tambah ataupun darab. Tapi kalau menurun, kamu kena pakai dia dalam operasi tolak ataupun bahagi. Jadi tambah dia ada formula dia. Darab dia ada formula dia. Bila kita dah tahu operasi, ni operasi tahu semua ni bahagian operasi. Kita dah tahu tambah. Tambah berapa?
Darab berapa? Bahagi tolak berapa? Bahagi berapa? Jadi dekat sini untuk dapatkan dia punya bilangan berapa tadi pakai formula ni. Kalau tambah nombor depan tolak nombor belakang. Ni salin ni. Tengah salin ke semua? Tengah. Okey, baik. Kalau darab nombor depan bahagi nombor belakang. Ni formula dia. Ni formula dia. Bila kita dah tahu operasi, kita mesti nak tahu bilangan. Jadi nak tahu bilangan pakai formula yang warna hijau ni. Okey. Jadi kalaulah kita nak tahu tolak, dia terbalik dengan tambah. Tolak terbalik dengan tambah. Ni nombor belakang tolak nombor depan. Kalau bahagi, dia terbalik dengan darab. Nombor belakang bahagi nombor depan. Jadi kamu kena tengok betul-betul simbol tolak, bahagi, tolak, bahagi. Ini dia cara dia. Okey. Jadi kalau kita nak tahu dia tambah dengan darab ataupun tolak dengan bahagi, dia ada satu tips. Kalau tambah kita punya perubahan kecil. Kalau darab dia punya perubahan daripada nombor besar. Sama juga dengan tolak dan bahagi. Ni nota dia cikgu bagi. Yang ni cikgu dah bagi minggu lepas. Tapi hari ni kenapa cikgu bagi lagi sekali? Sebab kita nak guna. Okey. Jelas ke semua sampai sini? Dah salin dah? Sempat dah salin? Dah. Screenshot ke apa-apa. Okey. Kat sini kita guna. Okey, yang pertama kita nak cari pola. Nak cari pola, kita tengok apa nombor yang ada. Ada 34, ada 28, ada 16. Rasa-rasalah nombor tu menaik ke menurun? Menurun. Okey, nombor dia menurun. Jadi kalau dia menurun, dia boleh pakai tolak ataupun bahagi. Jadi dekat sini kita pakai tolak. Tolak formula dia apa? Tengok balik. Tolak formula dia nombor belakang, tolak nombor depan. Jadi ambil dua nombor. Dekat sini cikgu ambil 34 dengan 28. 34 menjadi nombor belakang, 28 menjadi nombor depan. Jadi formula dia nombor belakang tolak nombor depan. Nombor belakang 34 tolak 28. 34 tolak 28. Oh, wow, laju dapat 6. Operasi kita sekarang tolak. Bilangan kita 6. Maksudnya pola kita adalah tolak 6. Jadi kita nak cek lagi. Ini tak tentu betul lagi. Kita nak cek betul ke tak. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Jadi setiap perubahan ni mesti tolak 6. Kita test 34 tolak 6 dapat berapa semua? Dapat berapa 34 tolak 6? 28. Okey, dapat 28. Okey, sekarang kita test 28 tolak 6 dapat berapa? 22. Okey, 22. Jadi, nampak dekat sini cikgu buat warna merah. Kenapa cikgu buat warna merah? Sebab dekat sini dia jadi penentu. Betul ke pola yang kita cari tu? Betul ke salah? Jadi sekarang kita ambil 22, isi dengan pola dia. 22 tolak 6 dapat berapa semua? 16. 22 tolaklah dengan 6. Kita dapat 16. Bila cikgu dapat 16, maksudnya pola yang cikgu cari tu betul. Jadi secara tak langsung, tak payah nak ragu-ragu dah. Kamu boleh pakai tolak 6, kamu boleh pakai tolak 6. 16 tolak 6 dapat 10. 10 tolak 6 kita dapat negatif. Silap. 10 tolak 6 kita dapat 4. Jadi dia tak boleh terus cari macam level 1. Untuk level 2, kamu kena cari dulu dia punya pola. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk dekat depan? Boleh faham? Boleh.
Okey, bagus. Okey, jadi daripada soalan yang cikgu dah ajar tadi, mana? Okey, cikgu nak kamu buat sesi latihan pula. Okey. Sekejap, sebentar. Okey, jadi daripada yang cikgu dah ajar tadi, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan A yang seterusnya. Cuba buat soalan A yang seterusnya. 7, 13, 25 ni. Cari dulu dia punya pola. Bagus, pandai. Jibril, dapat buat tak tu Jibril? Jelas ke Jibril yang cikgu ajar tu? Jelas. Okey. Mazi dapat jawab tak soalan A? Dapat. Okey, cikgu bagi masa Okey, bagus. Dah ada yang hantar kat cikgu. Okey. 1 minit lagi. Fika, susah ke senang rasa-rasa? Mana Fika ni? Nur Izzati. Jelas ke? Boleh buat ke tu Nur Izzati? Boleh. Okey. Okey, bagus. Amy, pandai. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Hantar je kat cikgu kan. Dah siap hantar je kat cikgu tau. Okey, jadi kita akan selesaikan soalan A sama-sama. Soalan yang baru ni. Kita nak buat soalan ni sama-sama. Okey, jadi Jibril, cikgu nak buat soalan A ni boleh ke? Boleh. Okey. Jadi yang pertama sekali, kita nak kena isi apa yang dalam kotak tu.
Tapi masalah dia ada satu masalah tau dekat sini. Masalah dia adalah kita tak tahu dekat soalan A ni apa pola dia. Jadi ingat betul-betul cikgu cari pola ni macam mana. Yang pertama, cikgu tengok nombor tu. Kita tengok daripada susunan nombor. Ni cikgu bagi tahu step dia. Susunan nombor. Okey, sini 7, 13, 25. Rasa-rasa susunan dia tu menaik ke menurun? Naik. Menaik. Jadi dalam menaik dia boleh pakai tambah dengan darab. Jadi kita test tambah dulu. Tambah formula dia yang di depan 7 menjadi belakang. Jadi depan dia 13 tolak 7. 13 tolak 7 dapat berapa semua? 6. Okey, kita dapat 6. Jadi bila kita dah dapat 6, kita tengok balik. Operasi dekat sini tambah berapa? Tambah 6. Maksudnya pola yang kita baru dapat tadi adalah tambah 6. Jadi kita test. 7 tambah 6 dapat berapa semua? 13. Okey, nampak dia dah dapat 13. Jadi tak ada masalah. 13 tambah 6 dapat berapa semua? 19. Okey, kita dapat 19. Okey, yang ni yang warna merah ni penentu. Sama ada pola kita betul ke salah. Ambil 19 tambah 6 dapat berapa semua? 25. Iya, kita dah dapat 25. Maksudnya apa? Maksudnya pola kita tu betul lah. Jadi apa? 25 kena tambah dengan 6 juga. Sini pun kena tambah dengan 6. 25 tambah 6 kita dapat 31. 31 tambah 6 kita dapat 37. Jadi inilah jawapan soalan A. Jelas ke semua untuk A? Boleh faham? Boleh. Okey. Susah ke senang ni? Cikgu nak tanya kamu. Susah ke senang? Senang. Senang. Bagus. Okey. Jadi, kita jawab pula soalan yang seterusnya. Kita akan jawab soalan B. Jadi, berdasarkan soalan A, cikgu bagi masa 2 minit. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus.
Okey, jadi bagus. Anik dapat buat tak tu Anik? Tengah coba cikgu. Okey, jadi habis dah. Kita akan pergi kepada soalan B. Jadi masing-masing cikgu nak mula buat soalan B. Okey, jadi masing-masing kita akan selesaikan soalan B sama-sama. Okey, untuk soalan B, jadi boleh tengok dekat depan. Soalan B dekat sini, kita tengok dia punya pola. Pola dia tak ada, tapi kita tengok dulu dia punya susunan. Daripada susunan ni, gunakan nombor yang ada. 88, 64, 52. Susunan dia menaik ke menurun? Menurun. Menurun. Pandai. Susunan dia menurun. Jadi kalau dia menurun, dia ada dua pilihan. Sama ada dia pakai tolak ataupun bahagi. Jadi dekat sini kita pakai tolak dulu. Tolak formula dia adalah nombor belakang tolak nombor depan. Ambil dua nombor, cikgu ambil 64 dengan 52. 64 tolak 52. Dapat berapa semua? 64 tolak 52. 12. Kita dapat 12. Operasi kita tolak berapa? Tolak 12. Jadi pola yang kita jumpa dekat sini adalah tolak 12. Jadi kita test sama-sama. 88 tolak 12 dapat berapa semua? 88 tolak 12 dapat berapa? 76. 76. Okey. Jadi dekat sini cikgu buat warna merah. Cikgu buat warna merah sebagai indikator. Sama ada pola kita tu betul ke salah. 76 tolak 12 dapat berapa? 64. Ya, 64. Jadi bila kita dah dapat 64, jadi jangan risaulah pola yang kita cari tu betul. Sini pun tolak 12 pun tolak 12. 52 tolak 12 kita dapat 40. 40 tolak 12 kita dapat 28. Ini cara nak jawab soalan B. Jelas ke semua? Boleh faham yang cikgu ajar ni? Boleh. Yang lain macam mana? Nak dengar suara sikit? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Susah ke senang? Cikgu nak tanya susah ke senang ni? Senang. Senang. Okey, bagus. Okey, habis dah. Ni kalau dia tak bagi pola. Jadi, kalau dia tak bagi pola, level 2 dah selesai. Jadi maksudnya apa? Maksudnya untuk sesi kelas kita, bagi penyelesaian masalah, cikgu dah ajar. Cikgu dah ajar dah penyelesaian masalah untuk jujukan. Jadi, cikgu nak terus pula kepada pengisian kita yang ketiga. Jadi masing-masing cikgu nak pergi kepada pengisian yang ketiga. Boleh ke? Boleh. Okey, baik. Jadi yang ketiga kita nak belajar dalam jujukan ni apa? Kita nak belajar tentang TN. TN tu bukan tuan. Tiba-tiba ada yang cakap tuan. Habislah cikgu. Nanti orang tanya siapa ajar. TN. Apa TN ni? T ni nama dia dalam bahasa Inggeris kita panggil dia terms. Dalam bahasa Melayu ni nota. Kita panggil dia sebutan. Tu T. Yang N ni apa? N ni nama dia kita panggil dia numbers. Maksudnya dalam bahasa Melayu bukan nombor. Kita panggil dia bilangan. Jadi bila orang cakap sebutan kedua dekat sini T tu akan kekal T. Cumanya N ni dia jadi 2. Sebutan kedua. Itu cara dia. Jadi itulah daripada situlah kita datang TN. Kenapa TN ni? N ni boleh berubah ikut kedudukan. Mengikut kedudukan. T tu jangan berubah pula. Apa maksud cikgu mengikut kedudukan ni? Masing-masing boleh tengok.
Kalau cikgu tulis 2, 4, 6, 8, 10. 2 menjadi sebutan pertama, dia jadi T1. 4 menjadi sebutan kedua, dia jadi T2. 6 menjadi sebutan ketiga, dia jadi T3. 8 menjadi T4, 10 menjadi T5. Itu maksud TTN ni. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi kita pergi kepada kita punya modul. Ni nanti cikgu ajar. Okey, dalam modul kita, cikgu nak masing-masing buka muka surat 7. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan soalan A. Kamu akan buat soalan B. Cikgu nak buat sampai betul-betul faham. Jadi masing-masing boleh tengok. Nombor 2, cikgu akan buat soalan A. Ni homework tau. Jadi sambil-sambil tu kita buat sama-sama. Okey, kita pergi kepada soalan A. Nampak ni. Ni homework kita. Okey, cikgu nak mula buat sesi contoh boleh ke? Ini baru sesi penerangan. Cikgu nak pergi kepada sesi contoh pula. Boleh? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi fokus tau. Okey, nombor 2. Tengok ni dia nak apa? Baca soalan tu elok-elok. Tentukan sebutan ke-6. Maksudnya dia nak suruh kita cari T6 berapa. Jadi dekat sini dia kata apa? Tentukan sebutan ke-6. Maksudnya dia nak kita cari T6. Jadi sekarang soalan A. 23, 30, 37, 44. Jadi dekat sini dia baru T1, T2, T3, T4. Dia berhenti sampai T4. Jadi kita nak T6. Jadi dekat sini dia ada satu kotak lagi untuk T5. Lepas satu kotak T5 baru kita dapat T6. Jadi macam mana tu? Senang je. Jadi dekat sini, macam cikgu bagi tahu, kita kena cari dia punya pola. Sebab tu pola tu penting. Okey, nak cari pola kita tengok susunan nombor. Susunan nombor dekat situ meningkat ke menurun? Meningkat. Meningkat. Pandai. Dia meningkat. Jadi kalau dia meningkat, kita cuba pakai tambah dulu. Tambah depan tolak belakang. 30 tolak 23. 30 tolak 23 dapat berapa semua? 7. 7. Jadi dekat sini operasi kita tambah berapa? Tambah 7. Jadi kita dapat pola kita adalah tambah 7. Jadi bila kita dah setkan tambah 7, nanti kamu uji. Tambah 7 dapat tak 30? 30 tambah 7 dapat tak 37? 37 tambah 7 dapat tak 44? Jadi dia dapat. Sekarang kita nak cari T6 tau. Jadi dekat sini daripada 44 kita sambung. 44 tambah 7 dapat berapa semua? 51. 21. Okey, kita dapat 51. 51 tambah 7 dapat berapa semua? 58. 58. Jadi jawapan dia T6 sama dengan 58. Ini cara nak jawab. Jelas ke semua? Soalan A boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, susah ke senang? Cikgu nak tanya kamu, susah ke senang? Senang. Senang. Okey, bagus. Okey, daripada soalan A, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan B dulu. Kalau sempat kita buat soalan C. Okey, jadi berdasarkan contoh yang cikgu bagi dekat A, cikgu nak daripada soalan B ni, cikgu nak kamu cari T6 dia berapa. Cari T6 dia berapa. Okey, cikgu bagi masa.
Wow, bagus. Okay, hantar kat cikgu. Siapa-siapa yang nak tanya, tanya tau. Okay, 1 minit lagi. Okay, jadi habis dah masa yang diberikan. Siap tak ni semua cikgu? Baguslah, ramai juga siap. Ada berapa dah hantar kat cikgu? Ada lebih 10 dah hantar kat cikgu. Okay, jadi cikgu nak mula buat soalan B. Boleh ke semua? Boleh. Takut-takut. Okey, jangan ngantuk lagi. Ada yang dah ngantuk dah. Okey, jadi dekat soalan B ni, cikgu nak cari sebutan ke-6. Okey. Jadi cikgu susun 70, 65, 60, 55. Dekat sini baru T1. Dekat sini T2. Sini T3. Sini T4. Jadi baru T4. Jadi untuk sampai kepada T6, kamu akan langkah T5. Lepas kamu langkah T5, baru kamu dapat T6. Jadi kita tak boleh main langkah. Jadi dekat sini kita kena cari dia punya pola. Jadi pola nombor yang ada ni 70, 65, 60, 55. Rasa-rasalah pola dia. Kalau cikgu tak tunjuk pola dia, tolak berapa cikgu nak tanya? Pola dia tolak berapa agak-agak? 5. Iya, pandai. Tolak 5. Jadi dekat sini kita teruslah. 55 tolak 5. Dapat berapa semua? Dapat 50. Iya, 50. 50 tolak 5. 50 tolak 5 dapat berapa? 45. Iya. Jadi dekat sini kita akan dapat sebutan yang ke-6 adalah sama dengan 45. Ini jawapan untuk soalan B. Susah ke senang ni? Cikgu nak tanya, susah ke senang? Senang. Okey. Alang-alang tu kita terus selesaikan soalan C. Okey. Jadi cikgu nak masing-masing daripada contoh yang kita dah buat dekat B, cuba buat soalan C.
Okay, dah siap hantar kat cikgu Okay, 2 minit lagi. Siapa yang ada masalah nak tanya cikgu, tanya je tau. Jibril setakat ni ada soalan tak nak tanya Jibril? Tak ada. Tak ada. Afikah ada soalan tak nak tanya setakat ni? Oh, tengah buat lah tu. Okay. Haziq ada soalan tak nak tanya Haziq? Okay, 1 minit lagi. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Jangan ngantuk lagi semua. Urut-urut kepala sikit, minum air sikit, makan kacang sikit. Dah ngantuk dah ke Afikah? Tak. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan C. Jadi tahan sikit. Ni baru pengisian ketiga. Lepas ni pengisian yang terakhir. Okey. Diberi jujukan nombor. Kita nak cari sebutan ke-6. Jadi dekat sini bila kita nak cari sebutan ke-6. Dekat sini 41, 32, 23, 14. Jadi apa yang dia baru bagi dekat sini? Dia baru bagi ni T1, ni T2, ni T3, ni T4. Jadi bila dia nak sampai ke ada lagi 2 kotak. Ni T5 baru sampai T6. Jadi kita kena cari dia punya pola. Okeylah, cikgu nak tanya kamu. Nak tengok dah boleh tak cari pola sendiri. Okey, rasa-rasa pola di dekat sini berapa? Tolak berapa? Tolak 9. Tolak berapa? Tolak berapa? Okey, pandai. Kita dapat tolak 9. Jadi 14 tolak 9. 14 tolak 9 dapat berapa semua? 9. Iya. Okey. 5 tolak 9 dapat berapa? -4. Iya, betul. Jadi dekat sini kita dapat -4. T6 jelas ke? Nak dengar suara sikit. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Anik Rahil jelas ke Anik Rahil? Hilang dah. Anik Amirullah jelas ke Anik Amirullah? Jelas.
Okey, habis. Jadi, kita bukan berhenti 10.30 tau. Kita berhenti pukul 11. Kita ada lagi setengah jam. Okey. Jadi, kita berbalik kepada pengisian kita. TN ni cikgu dah ada ajar. Cikgu dah habis dah ajar tentang TN. Last. Semua orang kena fokus betul-betul yang terakhir. Sebab yang terakhir inilah yang paling penting. Yang mana kalau student tu ramai sangat salah soalan yang terakhir ni. Nama dia ungkapan algebra. Oh, ada juga ungkapan algebra dekat sini. Ada. Syakil, boleh ke ni cikgu nak mula buat ungkapan algebra? Boleh? Boleh. Okey. Sebelum tu cikgu akan tunjukkan kenapa ada ungkapan algebra. Kenapa boleh ada sebutan kenapa kena ada ungkapan algebra? Okey. Ungkapan algebra ni dia timbul apabila soalan dia minta kita balik kepada soalan kita tadi kan. T6 ni dapat negatif 4 kan. Tiba-tiba soalan nak minta T25. Maksudnya apa? Sebutan ke periksa kita ada masa. Adakah kita kena buat tolak 9 sampai ke 25? Cikgu ulang lagi sekali. Cikgu ulang lagi sekali. Macam mana boleh ada ungkapan algebra? Kita pergi kepada soalan dekat depan ni. Cikgu tunjuk soalan nombor 2. Soalan ni kita boleh jawab macam ni bila kedudukan yang dia minta tu tak jauh. Contoh T4. Cikgu hanya perlu gerakkan tambah. Tapi bila cikgu minta T51, maksudnya tempat ke-51 berapa nombor tu? Adakah cikgu nak kena tambah 7 kali sebanyak 51 kali? Itu dia punya persoalan. Jadi dekat situ datanglah penyelesaian untuk selesaikan. Nama dia adalah ungkapan algebra. Nama dia adalah ungkapan algebra. Ungkapan algebra ni macam ni. 2, 4, 6, 8. Ini baru sebutan keempat. Walaupun dia baru bagi sebutan keempat, dengan menggunakan ungkapan algebra, kamu boleh cari sebutan ke-25 tanpa kamu kira sebutan kelima dia berapa. Ni kan tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga, tempat keempat. Jadi, bila soalan tu minta T25, kamu boleh terus dapat tanpa kamu dapatkan sebutan kelima dia berapa, sebutan keenam dia berapa, 7 dia berapa, 8 dia berapa. Kamu just masukkan, gunakan formula yang kamu dapat. Itulah dia ungkapan algebra. Jelas ke semua apa yang cikgu cuba sampaikan tu? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Jadi untuk ungkapan algebra, dia ada perbezaan sikit. Kita buka muka surat 8. Tengok dah nak habis dah kita punya modul. Okey, cikgu akan ajar kamu Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. Soalan nombor 3. Cikgu akan ambil soalan contoh. Cikgu akan ambil soalan contoh. Okey. Hitung sebutan ke-8. Dia nak yang pertama daripada soalan nombor 3, dia nak kita jawab berapakah sebutan ke-8. Dan dia nak sebutan ke-12. Tapi dekat sini negatif 1, 2, 5, 8. Dia baru bagi sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat. Jadi nak sampai kepada 8, kamu ada lagi berapa kotak? Sebutan ke-5, sebutan ke-6, sebutan ke-7, sebutan ke-8. Kamu kena ada lagi 4 kotak.
Nak sampai ke sebutan ke-12, sini baru 8. Sini baru 8. Jadi kamu nak sampai kepada sebutan ke-12. Sebutan ke-9, sebutan ke-10, sebutan ke-11, sebutan ke-12. Jadi soalan hanya bagi sampai sebutan ke-4. Kamu nak kena tambah berapa kali ni nak sampai ke sebutan nombor 12? Jadi dekat situlah kamu pakai ungkapan algebra. Bila soalan minta sebutan yang jauh. Jelas ke semua keadaannya dekat situ? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey. Jadi cikgu akan ajar ni menggunakan tanpa ungkapan algebra dan ungkapan algebra. Tapi cikgu nak kamu bagi tahu cikgu, apa pola dia dekat sini? Apa pola perubahan bagi nombor dia dekat sini? Apa pola dia? Cuba tengok. -1 meningkat 2, meningkat 5, meningkat 8. Rasa-rasa apa pola dia? Berapa tu pola dia agak-agak? 3. Ya, apa? Apa 3 tu? Tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi? Tambah. Ya, tambah 3. 5 tambah 3 dapat 8. 5 tambah 3 dapat 8. 8 tambah 3 dapat berapa semua? 8 tambah 3? 11. 11. Pandai. Okey, 11 tambah 3 dapat berapa semua? 14. Okey, kita dapat 14. Okey, seterusnya 14 tambah 3 dapat berapa semua? 17. 17. Okey, teruskan. 17 tambah 3 dapat berapa? 20. 20. Okey, 20 tambah 3 dapat berapa? 23. 23. 23 tambah 3 dapat berapa? 26. 26. 26 tambah 3 dapat berapa? 29. 29. Okey, akhir sekali 29 tambah 3 dapat berapa? 32. Okey, 32. Jadi yang kamu boleh nampak dekat sini, sebutan ke-8 jawapan dia 20. Sebutan ke-12 jawapan dia 32. Okey, cikgu akan ajar kamu, kalau kamu faham ungkapan algebra ni, kamu boleh ajar kawan-kawan dekat sekolah. Sebab yang ni nak fahamkan kalaulah tak ada orang tunjuk memang susah. Cikgu sendiri pun rasa susah. Apatah lagi kita yang baru nak belajar ni. Okey, jadi masing-masing cikgu akan ajar kamu cara keluarkan ungkapan algebra dia. Yang pertama cikgu nak kamu faham daripada segi susunan. Kalau sekarang ni kita pakai ungkapan algebra. Yang pertama kamu kena faham daripada susunan. -1, 2, 5, 8. Kalau tadi kamu tak pakai sebutan algebra, sebutan pertama adalah T1. Tapi bila kamu pakai sebutan algebra, sebutan pertama kamu mula dengan T0. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi kamu terus kira T0, T1, T2, T3. Jadi senang je. Maksudnya kalau dia minta, maksudnya dia kurang 1. Dia kurang 1. Contoh kalau dia minta sebutan ke-8, sebutan ke-8 maksudnya dia T berapa agak-agak? Dia T berapa? 8 tolak 1 dapat apa? 7. Ya, dia T7. Kalau dia minta sebutan ke-12, dia T berapa? Dia T berapa? 12 tolak 1 dapat berapa? Ya, itu cara dia. Okey. Jadi bila kamu dah boleh faham yang ni, kita belajar pula cara nak keluarkan sebutan algebra dia. Jadi yang ni penting ni. Yang ni yang penting.
Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, jadi nak keluarkan sebutan algebra dia adalah Tn. Okey, tengok Tn sama dengan. Okey, sebutan pertama dia, apa nombor sebutan pertama dia? Apa sebutan pertama dia dekat sini? Apa nombor pertama dia dekat sini? Apa nombor pertama dia dekat sini? Itu satu. Ya, ni nombor pertama dia dekat sini, -1. Jadi, kita tulis -1. Okey, apa pola dia dekat sini? Cikgu nak tanya, apa pola dia dekat sini? Tambah 3. Tambah 3. Tulis tambah 3, kemudian kamu letak N. Ini sahaja kamu punya sebutan algebra. Cikgu ulang lagi sekali. Mana cikgu dapat -1? Ini kamu punya sebutan pertama. Mana kamu dapat tambah 3? Ini kamu punya pola. Okey, yang N ni apa? Inilah algebra kamu. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh faham ke? Boleh. Okey, baik. Boleh. Okey, Boleh. jadi cikgu guna sebutan algebra untuk buat sebutan ke-8. Tn sama dengan -1 tambah 3n. Jadi bila cikgu nak sebutan ke-8, dia T7. Cikgu gantikan T7 sama dengan -1 tambah 3. Bila cikgu gantikan n ni menjadi 7, jadi n ni berubah juga menjadi 7. Sekarang cikgu nak masing-masing tekan kalkulator. -1 tambah 3 dalam kurungan 7 dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. Dapat berapa? 20. Iya, kita dapat 20. Nampak? Kita dapat sebutan ke-8 tanpa kita kira sebutan ke-7 berapa, sebutan ke-6 berapa, sebutan ke-5 berapa. Kita dapat macam yang dekat atas. Jadi yang ni salin elok-elok. Ni salin elok-elok. Masa kita pun dah nak habis dah ni. Salin elok. Jelas ke semua untuk sebutan ke-8? Boleh faham? Boleh. Okey. Tengok. Cikgu keluarkan sebutan algebra dia Tn sama dengan -1 tambah 3n. Jadi dekat sini dia minta sebutan ke-12. Dia T11. Jadi kita gantikan T11 sama dengan -1 tambah 3. Nampak ni. N yang tadi menjadi 11 sama juga N ni dia pun akan jadi 11. Sekarang cikgu nak kamu tekan kalkulator. Tolak 1 tambah 3 dalam kurungan 11 dapat berapa semua? 32. Ya, kita dapat 32. Nampak? Sama sahaja macam kita dapat dekat atas. Kita dapat 32 dengan ungkapan algebra tanpa kita kena kira sebutan ke-11 berapa, sebutan ke-10 berapa, sebutan ke-9 berapa. Itu uniknya sebutan algebra. Ungkapan algebra. Ungkapan algebra. Maksudnya apa? Kalau soalan tu suruh kamu cari sebutan ke-100 pun kamu boleh buat. Dengan masa sekejap. Tanpa kamu nak kira tambah 3, tambah 3, tambah 3 banyak kali. Jelas ke semua yang kat depan ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Salin. Cikgu bagi masa 1 minit untuk salin. Yang ni kena salin sebab dia penting. Okey, cikgu buka soalan kalau siapa-siapa ada nak tanya soalan. Okey, dah habis salin ke semua? Kita nak cuba buat satu soalan ni.
Boleh ke kita nak cuba buat satu soalan? Dah habis salin ke? Dah. Alamak, tak dengar suara lah. Mana ni suara ni? Dah ngantuk dah ni. Dah habis salin ke semua? Dah. Okey, bagus. Okey, jadi daripada soalan 3 yang tadi cikgu tunjuk contoh. Sekarang cikgu nak kamu buat soalan A. Cuba buat soalan A. Cikgu zoom out. Cuba buat soalan A. Cari apa sebutan ke-8 dengan sebutan ke-12 untuk soalan A. Cari sebutan ke-8 dengan sebutan ke-12 untuk soalan A ni berapa? Okey, cuba selesaikan. Ada masalah, ada pertanyaan, WhatsApp je cikgu. Cikgu bagi masa 4 minit. Hantar kat cikgu dah siap hantar kat cikgu. Bagus, dapat. Bagus, bagus, bagus. Okey, habis sudah masa yang diberikan.
Jadi cikgu nak jawab soalan A ni. Boleh ke semua cikgu nak jawab soalan A? Boleh. Okey, baik. Jadi soalan A ni senang Boleh. je. Okey, yang pertama sekali cikgu nak kamu bagi tahu cikgu. Apa pola dia? Apa pola dia dekat sini? Apa pola dia dekat sini? Tolak 7. Pandai, tolak 7. Apa nombor pertama dia dekat sini? Apa nombor pertama dia dekat sini? 54. Okey, 54 tolak 7 and ini je. Ini je. Jadi dengan formula ni kamu boleh selesaikan soalan-soalan banyak sangat. Contohnya dekat sini dia minta sebutan ke-8. Jadi yang penting ini jangan salah. Bila dia minta sebutan ke-8 kan 8 tolak 1 dapat 7, dia T7. Jadi kita akan proceed. Sebutan ke-8. Jadi kenapa penting T7 ni? Sebab T7 ni kamu nak gantikan ke dalam Tn. Jadi kamu ganti T7 sama dengan 54 tolak 7 darab sini 7 kan? 7. Kita tekanlah kalkulator. 54 tolak 7 darab dengan 7. Kita tekan kalkulator, kita dapat berapa? Cikgu nak masing-masing tekan kalkulator. Dapat berapa tu agak-agak nombor dia? 5. Iya, betul. Kita dapat 5. Maksudnya kita dapat sebutan ke-8 tanpa kita kira sebutan ke-7 berapa, sebutan ke-6 berapa, sebutan ke-5 berapa. Nampak? Okey. Jadi kat sini kita cari pula sebutan ke-12. Sebutan ke-12 dekat sini dia T berapa agak-agak kat sini? Cikgu nak tanya semua. Dia T berapa? T11. Iya, T11. Jadi gunakan formula ni, gantikan T11 sama dengan 54 tolak 7 darab dengan 11. Cuba masing-masing tekan kalkulator dapat berapa? 54 tolak 7 darab 11. Negatif 23. Iya, kita dapat negatif 23. Inilah kita punya jawapan. Jelas ke? Boleh faham ke untuk soalan A ni? Jelas. Susah ke senang ni? Cikgu bagi masa untuk salin. Syakil, jelas ke Syakil untuk soalan A ni? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu nak dengar sikit semua. Ammar Solehin. Ammar Solehin, jelas ke Ammar Solehin soalan A ni? Boleh faham? Jelas. Okey, Jibril ada nak tanya tak dekat soalan A ni? Tak ada. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk hari ni. Kita akan jawab soalan B. Kita akan jawab soalan B. Okey, soalan yang terakhir ni cikgu nak masing-masing buka kamera. Kelas kita ada lagi 7 minit sahaja. Jadi cikgu nak tengok masing-masing cuba buat 3B. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera. Cuba selesaikan soalan B ni. Okey, buka kamera. Mana Mikael? Nak tengok Mikael sikit. Mana Ammar Solehin? Buka kamera. Syakil. Nur Izzati Sofia. Nur Sofia Izzati. Ni soalan yang terakhir. Cikgu bagi masa 2 minit je. Okey, buat.
Okey, 1 minit lagi. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu nak buat soalan 3B pula. Boleh ke semua? Cikgu nak buat soalan terakhir ni, boleh? Boleh, Haji. Okey, baik. Okey, yang pertama sekali cikgu nak soal kamu. Apa pola dia dekat sini? Tambah 0.4. Pandai. Tambah 0.4. Jadi, nombor pertama dia apa? 2.4. 2.4. Tambah 0.4. And ini je. Sekarang bila dia minta sebutan ke-8, sebutan ke-8 maksudnya dia adalah T7. Jadi bila dia T7, kita gantikan T7 sama dengan 2.4 tambah 0.4 darab 7. Itu je, tak susah pun. Jadi dia kat sini 2.4 tambah 0.4 darab dengan 7. Tekan kalkulator dapat berapa semua? 5. Iya, 5.2. Maksudnya jawapan sebutan ke-8 adalah 5.2. Ini selalu ramai tak dapat jawab kat sekolah. Kamu tak percaya, kamu tunggu nanti. Kamu tunggu nanti. Nanti kalau cikgu dah ajar ni, ingat betul-betul ajar kawan-kawan. Okey, lepas tu kita nak pergi kepada sebutan ke-12. Sebutan ke-12 maksudnya dia T11. Gantikan. T11 sama dengan 2.4 tambah 0.4 darab 11. Okey, kita tekan kalkulator. 2.4 tambah 0.4 darab 11. Dapat berapa? 6.8. Ya, 6.8. Nampak? Kita terus dapat sebutan ke-12 tanpa kita nak kena kira sebutan yang lain. Inilah dia sebab adanya ungkapan algebra. Cikgu nak tanya semua ni. Jelas ke ni cikgu ajar ni? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Susah ke senang ni ungkapan algebra ni? Senang. Senang. Senang je. Senang je. Tak ada benda confuse. Kamu boleh tengok balik rakaman. Okey, jadi dekat sini lengkaplah kita punya bab 1. Yang pertama, cikgu recap balik. Cikgu ajar kamu apa itu jujukan. Yang kedua, kita selesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan jujukan. Satu, pola diberikan. Satu lagi, pola tak diberikan. Nombor 3, kita selesaikan mula nak cari sebutan ke berapa. Nombor 4, kita selesaikan menggunakan ungkapan algebra. Jadi kalau kamu faham apa yang cikgu tulis dekat depan ni, sebenarnya dah complete dah kamu punya pembelajaran dekat bab 1. Kalau exam pun, kalau kamu faham 8 benda, pola ada 4 benda, jujukan ada 4 benda, kamu dah boleh skor dah. Tapi dengan syarat kena faham lah. Okey. Jadi masing-masing boleh buka kamera lagi. Cikgu nak sembang-sembang sikit. Amar Solehin, jelas ke cikgu ajar ni? Boleh faham ke semua? Jelas. Sempat salin ke nota-nota cikgu tu? Sempat. Sempat. Nur Izzati. Nur Izzati jarang dengar suara hari ni. Macam mana Nur Izzati? Jelas semua hari ni? Jelas. Boleh je. Boleh je. Jibril sempat salin tak nota-nota cikgu? Sempat. Oh, Jibril sekolah petang sekarang. Pagi tak sekolah Kadang pagi kena datang awal. Oh, datang awal pukul berapa tu? Pukul 8, pukul 9, 10 macam tu. Sampai pukul berapa ke sekolah? 7. Oh, yo.
Oh, kental Jibril. Bagus. Okey, jadi Mikael ada soalan nak tanya cikgu? Ada. Tak ada. Syakil ada nak tanya cikgu soalan? Tak ada. Syakil minggu depan dah mula masuk asrama lah kan? Dah masuk cikgu. Oh, dah masuk dah. Okey. Nanti untuk minggu depan masuk bab 2. Nanti belajar bab 2 elok-elok dekat sekolah. Bab 2 ni susah sikit. Okey. Tapi tak apalah. Kita boleh belajar slow-slow. Okey Afiqah? Okay. Okey. Jadi sekarang pun dah pukul 11. Sampai situ sahajalah kelas kita untuk malam ni. Cikgu minta maaf salah silap cikgu kalau ada apa-apa tersilap apa-apalah. Okey, jadi sampai situ sahaja. Selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Masih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama.